Buletin Didik 18 Ogos bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 874 calon Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2021 memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0. Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, Profesor Datuk Muhammad Ikhwan Toriman berkata, daripada jumlah itu 66.82% atau 564 pelajar adalah dari golongan B40. Menurutnya, angka calon yang memperoleh PNGK 4.0 juga bertambah 133 orang berbanding hanya 741 calon yang mendapat keputusan sama pada tahun sebelumnya. Keputusan STPM kali ini juga menunjukkan kejutan apabila buat kali pertama tiada perbezaan jurang pencapaian antara calon bandar dan luar bandar. Berdasarkan perbandingan PNGK keseluruhan antara calon bandar dan luar bandar sejak tahun 2013, didapati ini merupakan kali pertama tiada perbezaan jurang pencapaian antara calon bandar dengan calon luar bandar, yang mana kedua-duanya memperoleh PNGK 2.79 dalam STPM tahun 2021. Tambahnya, PNGK Nasional STPM 2021 meningkat 0.01 mata dengan 2.79 dari tahun sebelumnya. Perkara itu dianggap masih sama dengan pencapaian calon STPM 2020 kerana perbezaan peningkatan yang kecil. Selain itu, jumlah calon yang mendapat 5A dalam semua mata pelajaran bertambah iaitu 36 berbanding 23 calon pada tahun sebelumnya. Beliau juga yakin dengan peningkatan peratusan calon PNGK bermakna lebih ramai calon lepasan STPM 2021 diterima masuk ke Universiti Awam tahun ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media keputusan STPM 2021 tengah hari tadi. Seramai 42,369 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan berkenaan dengan 96.59% hadir mendudukinya, menurun berbanding 44,704 dalam STPM 2020. Sementara itu, Perlis mencatat keputusan STPM lebih cemerlang hingga mengatasi PNGK peringkat nasional. Pengarah Pendidikan Negeri Naharuddin Othman berkata, PNGK Perlis ialah 3.01 berbanding peringkat nasional 2.79. Beberapa lagi kejayaan manis turut dicatatkan negeri itu. Antaranya Sifar gagal bagi tempoh 2 tahun berturut-turut serta 6 daripada 9 sekolah yang mempunyai pusat tingkatan 6 berjaya mengekalkan pencapaian penuh dalam STPM. Ia termasuk 18 calon daripada keseluruhan 381 yang menduduki peperiksaan itu berjaya memperoleh keputusan lulus 4 prinsipal. Saya 18 calon telah mencapai CGPA 4.00 iaitu 4 flat. Jadi 18 calon jika nak dibandingkan dengan tahun lepas hanya 5 calon. Jadi ini sebenarnya adalah pencapaian yang terbaik untuk negeri Perlis dalam tempoh 5 tahun dan saya percaya perkara ini dapat kita capai kerana adanya kerjasama semangat sepasukan dalam membentuk winning team. Beliau berkata demikian pada majlis pengumuman keputusan STPM 2021 Negeri Perlis di SMK Agama Perempuan Alawiyah Kangar. Antara calon yang memperoleh keputusan 4 prinsipal ialah Nurul Syafiqah Mat Asfendi. Anak sulung daripada 6 beradik ini berkata, kesusahan keluarga menjadikannya nekat untuk berjaya dan bercita-cita menjadi ahli arkeologi. Walaupun pernah mengikat perut untuk membeli buku dan bahan rujukan, dia bersyukur penat lelahnya membuahkan hasil. Ada nak beli kehendak kita tapi lebih mementingkan keperluan lebih mementingkan apa yang penting untuk masa depan kita supaya takkan rugi. Walaupun agak pahit. Kekecewaan seorang pelajar gagal menyambung mengajian ke IPT selepas SPM kerana kesilapan teknikal ketika mengisi permohonan UPU akhirnya terubat. Tengku Iskandar Firdaus Tengku Hasim hari ini tersenyum lebar apabila memperoleh kejayaan cemerlang 4A1B dalam STPM. Pelajar Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin, Semaza, Batu Buruk ini menghadiahkan kejayaan itu kepada ibu bapanya, Zahra Awang dan Tengku Hasim Tengku Jusoh yang bekerja sebagai peniaga sayur. Anak ke-10 daripada 12 beradik itu nekat membalas jasa orang tuanya yang banyak berkorban. Menurut Tengku Iskandar Firdaus, tip belajar yang terbaik adalah memberi sepenuh perhatian dalam kelas selain mengulang kaji pelajaran.
Pelajar berusia 20 tahun ini juga bercadang menyambung pengajian di Universiti Sultan Zainal Abidin, Uniza. Jadi tak macam family orang lain. Kalau family orang lain, senang-senang, adik-beradik pun sikit. Jadi mak ayah pun kerja sedap-sedap. Jadi kita pun jadi macam memang nak kalau boleh macam nak macam orang lain. Boleh gembirakan mak ayah kita, boleh bagi hadiah untuk mak ayah kita. Dan family saya pun tak pernah pun nak pergi family day ke apa ke, tak ada. Sebab ayah memang setiap hari buka gerai kat pasar, dan kalau cuti raya pun just cuti 2-3 hari je. Dalam pada itu, seorang lagi pelajar cemerlang, Umi Azura Muhammad Nazri, gembira meraih keputusan 4A. Impiannya tinggi, mahu mengeluarkan keluarganya daripada kepompong kemiskinan. Jelas anak sulung daripada 5 beradik itu. Bapanya, Muhammad Nazri Jusoh, hanya bekerja sebagai buruh kontrak, manakala ibunya, Siti Mariam Husin, seorang suri rumah. Dalam 1,000-1,500 gitu. Tu sebab tengok mak ayah hang. Mak khabar macam kita kena keluar daripada susah ni kan. Lepas tu saya anak sulung, so saya nak jadi harapan kepada adik yang bila anak sulung ni boleh berjaya, mesti adik-adik tu boleh berjaya juga. Nak keluar daripada semua susah ni, pendidikan. Tapi yang paling menyedihkan saya masa saya gendong anak saya tu, beg kiri kanan saya sakut. Dalam raga lagi, tengah lagi, belakang lagi. Orang habis pakat tengok, orang kata tak ada dah. Kata ni je ada, saya kata ni je. Makna orang macam ejek-ejek lah makna saya. Ejek, dia kata lah. Oh, kita pun rasa malu juga dah orang kata ni. Tapi cikgu bagus. Tak apa, awak sabar, dia kata. Sabarlah, dia kata. InsyaAllah, dia kata awak sabar, anak-anak akan berjaya. Umi Azura berhasrat untuk menyambung pengajian ke Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Rahsia kejayaannya sentiasa fokus selain menjaga hubungan dengan Tuhan, ibu bapa dan guru. Di Pulau Pinang, pasangan kembar lelaki antara yang mencatat keputusan cemerlang dengan grade A dalam semua 4 mata pelajaran. Yip Kai Wen dan Yip Kai Wei, pelajar SMK Jitsim Bukit Mertajam, menerima slip keputusan mereka pada majlis pengumuman keputusan STPM peringkat negeri petang tadi. Kai Wen mendapat A dalam subjek matematik, kimia, fizik dan pengajian am. Manakala adiknya Kai Wei mendapat keputusan sama dalam subjek matematik, kimia, biologi dan pengajian am. Saya juga berasa bersyukur kerana dapat mengambil keputusan yang cemerlang bersama dengan abang saya. Selepas ambil keputusan ini, saya berasa amat relief kerana sudah dapat keputusan yang saya ingin, iaitu 4 flat. Kami bersama-sama study di rumah kita, dan kerana kedua-dua kita enroll ke dalam Form 6, kami boleh study bersama-sama dan juga tolong each other. Kai Wen menerima tawaran untuk mengikuti pengajian tinggi di Universiti Nanyang, Singapura dalam bidang kejuruteraan kimia. Manakala Kai Wei pula ingin kekal dalam negara dan memilih melanjutkan pengajian dalam bidang perubatan atau farmasi. Mereka antara 143 pelajar di sekolah berkenaan yang mendapat kelulusan 100% dengan CGPA 3.2. Manakala 18 pelajar menerima A dalam semua 4 subjek yang diambil. Bersua kembali, Kementerian Pendidikan KPM mengingatkan pihak sekolah supaya tidak menyembunyikan sebarang kes jenayah yang berlaku di sekolah, khususnya melibatkan gejala buli dan dadah. Usaha ini penting bagi menyelesaikan jenayah di sekolah di peringkat akar umbi, seterusnya menjadikan sekolah sebagai tempat yang lebih selamat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkata, kerjasama semua pihak amat diperlukan bagi menangani isu buli dan dadah di sekolah secara holistik. KPM menggariskan 4 elemen utama dalam mencegah kes jenayah di sekolah, iaitu melalui penyedaran, pelaporan, penghukuman dan pemantauan. Portal aduan buli yang dilancarkan melalui kempen Sekolahku Sejahtera, Sepakat dan Selamat di SMK Putrajaya Presin 14-1 hari ini antara usaha yang membuktikan komitmen KPM dalam membendung masalah ini. Sistem aduan ini akan di mana siapa yang melaporkan akan masukkan maklumat dalam sistem berdasarkan requirement yang diminta oleh sistem itu, dan ini akan direkodkan dalam sistem sebelum disampaikan kepada pihak yang berkaitan untuk tindakan.
Yang kedua adalah melalui email. Kadang-kadang orang nak masuk dalam sistem ni dia rasa macam kurang selesa. Maka email ini akan terus sampai kepada bahagian yang berkaitan untuk diambil tindakan. Dan yang ketiga melalui telefon. Ya, pada waktu ini kita sediakan nombor telefon dan insya-Allah selepas ini akan dapat dihubungi 24 jam. Portal ini menyediakan 3 saluran untuk orang awam, mangsa, ibu bapa atau penjaga melaporkan sebarang kejadian buli di sekolah terus kepada pihak kementerian tanpa sebarang halangan. Setiap aduan akan diambil tindakan segera oleh unit yang berkaitan dan disalurkan terus kepada bahagian di peringkat negeri untuk diambil tindakan selanjutnya. Kalau kita lihat dalam elemen Sekolahku Sejahtera, elemen yang pertama, sihat, selamat dan seronok. Jadi apabila program ini dilancarkan dan masalah buli sudah tidak ada di sekolah, murid-murid ini akan selamat datang ke sekolah dan mereka akan seronok berada di sekolah. Bila disebut portal, maksudnya mudah diakseskan dan saya percaya ramai mangsa-mangsa yang boleh membuat maklum balas secara terbuka dan tanpa merasa takutlah dengan pembuli, kerana respon tersebut juga tidak didedahkan dan ia akan lebih mudah untuk membendung masalah-masalah di sekolah dan mereka masalah-masalah buli dianggarkan akan bersurutan. Menurut Datuk Dr. Razi, pelaporan sistem ini juga memastikan tiada aduan yang terlepas dan KPM akan bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia mengenai sebarang kes yang telah menjadi bidang kuasa badan itu. Mengulas lanjut, beliau berkata sebanyak 122 kes buli yang disabitkan kesalahan di seluruh negara direkodkan antara Januari dan Julai tahun ini. Beliau turut menegaskan KPM tidak akan berkompromi dalam isu buli dan pihak sekolah juga telah diarahkan untuk tidak menyembunyikan kes buli di tempat mereka. Sementara itu, KPM akan terus memperhebatkan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri KDN melalui 2 agensi utamanya PDRM dan Agensi Intidadah Kebangsaan AADK. Tidak hanya mahu menumpukan kepada aspek penghukuman, PDRM dan AADK akan mempergiatkan kempen kesedaran dan advokasi di sekolah. Dan saya setuju untuk Polis Diraja Malaysia memberi penekanan advokasi turun ke bawah. Kita dah lantik pegawai kita PPS yang saya umumkan tadi itu sebab mereka akan datang ke sekolah selalu untuk memberikan penerangan kepada budak-budak. Jadi itu yang lebih mustahak kepada kita. Jalinan kerjasama melalui program Sekolahku Sejahtera, Sepakat dan Selamat ini juga dilihat dapat memperkukuhkan program AADK sedia ada. Seperti program Intelek Asuhan Rohani, Pintar dan Shields yang dilaksana masing-masing untuk sekolah rendah dan menengah. Secara umumnya kita kenal pasti beberapa sekolah yang menjadi hotspot di kawasan berisiko tinggi yang ada 155 kawasan tu, ada sekolah-sekolah yang kita buat aktiviti supaya dia terbendung daripada kawasan berisiko tinggi yang di luar lah. Nanya kawasan berisiko tinggi itu adalah kawasan pertempatan dan sebagainya. Kadang-kadang ada sekolah kat situ dan dia sekolah tu pun sebenarnya kita nak jaga supaya dia tidak menjadi pot kepada penagih-penagih baru ni lah. Ketika ini menurut rekod 65% golongan belia yang dirawat pihak AADK dikesan menggunakan dadah sintetik seperti syabu dan pil kuda. Dan lebih mengejutkan, ada antara mereka yang sudah mula terjebak seawal usia 10 tahun. Lepasan CJ Pelajaran Malaysia SPM cenderung memilih melanjutkan pengajian di Giat Mara bagi meningkatkan kemahiran sekaligus berpeluang memenuhi keperluan pasaran industri negara. Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Jabar Azman Jaafar berkata, statistik menunjukkan 5,803 daripada 7,877 pelatih ambilan sesi Julai terdiri daripada lepasan SPM. Jelas beliau, sesi pengambilan pelatih tahun ini sedikit terkesan memandangkan negara masih dalam fasa peralihan endemik dan perlu mematuhi SOP termasuk penjarakan sosial. Lazimnya pengambilan setiap sesi dibuka kepada 21,000 pelatih, namun pihaknya menghadkan kepada 15,000 pelatih sahaja bagi memudahkan mereka mematuhi SOP. Sementara itu, keboleh pasaran pelatih Giat Mara dalam pasaran kerja kini mencapai 86%. Datuk Jabar menjelaskan pihaknya mendapati setiap 8 daripada 10 pelatih mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian.
Menjelang sambutan Hari Kebangsaan 2022, daerah Kuala Pilah di Negeri Sembilan menganjurkan pesta bola Ngocha Merdeka, iaitu pertandingan bola sepak sawah yang sinonim dengan masyarakatnya. Aktiviti yang julung kali diadakan itu berlangsung di tapak Stadium Ngocha, Perkampungan Teraci, membabitkan penyertaan 26 pasukan dari pelbagai agensi kerajaan di Kuala Pilah selain komuniti setempat. Pegawai daerah Kuala Pilah Muhammad Faizal Abdul Manak berkata, lokasi dipilih bagi menyemai semangat patriotisme dengan mengimbau kembali kehidupan masyarakat terdahulu yang mengusahakan penanaman padi selain berjuang mempertahankan perkampungan mereka daripada penjajah. Program ini pertama kali diadakan di Malaysia lah dan tak pernah ada sebelum ni, sempena Hari Kemerdekaan. Jadi kita buat satu pembaharuan lah. Macam saya kata, pembaharuan tu adalah pembaharuan yang baik kerana ini mengimbau kepada nostalgia zaman lama, zaman kemerdekaan dulu. Inilah dia kegiatan utama kita pada ketika itu. Selain itu, aktiviti sukan serta persembahan tradisional dan konvoi Kembara Merdeka Keluarga Malaysia turut diadakan bagi menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan. Program yang bermula seawal jam 8.30 pagi ini turut dimeriahkan dengan acara perbarisan disertai agensi kerajaan, badan beruniform serta pelajar dari 8 sekolah di Kuala Pilah. Ia dijangka dijadikan sebagai acara tahunan di daerah ini. Satu pasukan jurutera bioperubatan di Australia berjaya mencipta tekstil pintar yang mampu berfungsi seperti otot tiruan dengan harapan ia mampu merevolusikan masa depan industri robotik. Ketua pasukan Tan Nodo yang berfikiran jauh percaya bahawa dia dan pasukannya boleh menggunakan bahan tersebut untuk mencipta sut pintar manusia. Our technology, they have the same capability with the human muscle. They can apply contraction and extension, but they, very flexible and have a very high conformity to the bodies. So, the wearer will feel very, comfort when they use the technology. So, I believe that in the future, if we work more on the actuation size, the Spider-Man suit or a man suit will be reality. Contoh fleksibiliti perubahan bentuk tekstil tersebut ditunjukkan menerusi model rama-rama dan bunga yang melakukan gerakan kompleks. Tekstil pintar yang diprogram itu dihasilkan daripada menganyam dan menjahit fabrik bersama fiber otot tiruan. Hasilnya, ia berupaya bertukar bentuk dan mengangkat objek sehingga 192 kali ganda berat asalnya. We have a lot of application for our technology. We can use our technology to make bio-inspired robots that they can change the shape to adapt to surrounding environments, for search and rescue, for bushfire or collapse buildings. Tambahnya, mereka juga boleh menggunakan otot tiruan lembut yang mampu membantu meningkatkan peredaran darah pemakainya selain menghasilkan peranti lembut yang boleh digunakan untuk membantu orang kurang upaya berjalan semula. Ketika ini, pengawalan tekanan tekstil hanya boleh dilakukan secara manual. Ia mungkin mengambil masa sekitar 2 tahun untuk dikawal secara automatik dan seterusnya sedia untuk dikomersialkan. Flick service kita perlu menggunakan cara pegangan backhand grip. Itu maksud kita perlu thumbprint di bahagian kayu raket dan kita grip. Itu yang pertama, cara pegangan. Yang kedua adalah cara kita berdiri. Yang pertama, kaki kanan perlu di hadapan, kaki kiri di bahagian belakang. Kita raket, pastikan shuttle di bahagian depan badan, raket di belakang dan kita tolak. Tiga perlawanan Liga Super berlangsung malam tadi dengan tumpuan terarah kepada pertembungan antara Kedah Darul Aman dan Sabah. Hasrat Kedah untuk melakar kemenangan di halaman sendiri tidak kesampaian apabila terikat 1-1 dengan Sabah. Pertembungan di Stadium Darul Aman Al-Usta menarik perhatian lebih 5,000 penonton. Manakala tidak, tiga bekas pemain Kedah Badrul Bakhtiar, Muhammad Rizal Ghazali dan Muhammad Farhan Roslan kembali beraksi di Stadium Keramat Hijau Kuning selepas masing-masing menyarung jersey Sang Badak bagi musim 2022.
Kedah memulakan saingan dengan langkah kanan menerusi jaringan Ronald Ngah Ranja seawal minit kelima. Kekal 1-0 sehingga tamat separuh masa, Sabah bangkit lebih garang di babak kedua dan hasilnya pemain gantian Farhad Roslan berjaya menyamakan kedudukan 1-1 minit ke-84. Tiada lagi gol menyusul, Kedah dan Sabah terpaksa akur berkongsi satu mata. Sabah kekal di tangga kedua dengan 35 mata, manakala Kedah di tangga ke-6 dengan 18 mata. Sementara itu, badi kekalahan lebih 3 tahun Selangor ke atas Terengganu berterusan selepas tewas 0-2 di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kekalahan itu juga menyaksikan Nizam Jamil tidak berjaya menghadiahkan sebarang mata dalam tugasan pertamanya selaku pengendali sementara Selangor. Mereka ketinggalan pada minit ke-13 apabila rembatan pemain tengah TFC, Habib Harun dari luar kotak penalti berjaya menewaskan penjaga gol Samuel Somerville. Minit ke-39 giliran Manuel Ott menggandakan jaringan buat TFC. Bersambung babak kedua, Selangor cuba bangkit mencari gol namun ketumpulan penyudah menjadi penghalang buat Red Giants sehingga whistle penamat. TFC kini mengumpul 23 mata untuk kekal di tangga keempat, Selangor di tangga ke-9 dengan 16 mata. Di Stadium Negeri Kuching, Sarawak United juga gagal memanfaatkan peluang di halaman sendiri selepas seritan perjaringan dengan PJ City. Kedua-dua pasukan saling mengasak untuk memburu gol, namun tiada penyudah sempurna mampu dihasilkan sepanjang 90 minit aksi permainan. Satu mata yang diraih meletakkan Sarawak United berada di tangga ke-10 dengan 14 mata, hanya dibezakan satu mata dengan PJ City di tangga ke-11. Paparan pelajar-pelajar mengambil keputusan STPM 2021 hari ini mengakhiri buletin didik. Tahniah kami ucapkan kepada semua calon. Saya Zaiti Zubair, selamat hormat dan kita jumpa lagi.